Aisyah cerita Rasul setiap kali nak tidur, so buat apa? Rasul akan merapatkan kedua tangan, maksudnya dalam bentuk doa, rapatkan kedua tangan. Kemudian Nabi buat apa? Nabi akan baca 3 kul. Nabi akan baca 3 kul. Subhanallah, 3 kali Nabi baca. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai baca, Nabi pun akan meniupkan dan Nabi akan sapu seluruh tubuh. Nabi akan sapu seluruh tubuh, tuan-puan sekalian. Seluruh tubuh akan disapu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kita tambahlah Al-Fatihah, ayat kursi, tambah. Al-Fatihah, ayat kursi. Al-Mulk kita dah baca lepas maghrib, lepas isyak kan. Al-Fatihah, ayat kursi, lepas tu baca 3 kul tu, lepas tu sapu. Nabi SAW dijamin syurga, dijamin selamat daripada api neraka, dijamin selamat daripada bisikan syaitan. Nabi beramal istiqamah setiap malam sebelum tidur. Kita siapa? Terlalu banyak dosa, tak ada jaminan syurga, tak ada jamin selamat api neraka. Nak sangat syurga, kita nak husnul khatimah. Kita ada impian yang besar, tapi takkanlah 10 minit, tak sampai 10 minit. Kalau kita buat 5 minit, dia lebih kurang. Tak sampai 5 minit lah. 5 minit, tapi satu amalan yang sangat besar, yang sangat hebat. Itu belum dijelaskan. Kelebihan baca Qul Huwallah 3 kali menyamai 1/3 Al-Quran. Kelebihan baca Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain tu, sahabat-sahabat, 2 surah tu. Nabi bersabda, tidak ada surah perlindungan yang lebih baik yang telah turun kepadaku, melainkan 2 surah ini. Barang siapa yang berlindung dengannya, maka dia mendapat perlindungan daripada Allah. Masa turun 2 surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas, Nabi sebut telah turun kepadaku 2 surah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Tapi saya dah bawa ke pejabat, jadi saya tak dapat buka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir yang usi lama kat rumah ni? Tak ada, saya bawa semua kat pejabat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, Nabi kata bila turun tu, telah turun kepadaku 2 surah. Perlindungan yang tidak ada tara, tidak ada mana-mana surah yang menyamai 2 surah perlindungan ini. Surah apa? Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, daripada Tuhan pemilik ataupun pentadbir manusia, Tuhan manusia. Surah pertama. Surah yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang mengawasai waktu subuh. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, insya-Allah ada rezeki lain kali saya akan detailkan tentang maksud, kelebihan dan beramal dengan, bagaimana nak beramal dengan Al-Mu'awwizatain. Cuma bayangkan tuan-tuan sekalian, sebelum tidur kita mohon daripada Allah, kita ulang 3 kali Qul Huwallah menyamai 1 Al-Quran. Kemudian kita mohon perlindungan dan semua yang kita perlukan, yang kita takut, coronavirus ke, takut syaitan ke, takut manusia yang jahat ke, manusia dengki ke, semua ada dalam 2 surah tersebut. Bayangkan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan semua makhluk yang diciptakan. Coronavirus juga makhluk. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Semua ada dalam tu. Kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Kejahatan sihir, kan? Wanita yang meniupkan sihir. Walaupun sihir tu dah buat tuju kepada kita dah, tuan-puan sekalian. Sihir tu dah sebut nama kita, gambar kita dah. Tapi kalau kita beramal dengan surah ini, insya-Allah selamat. Dan kita mohon perlindungan min syarri hasidin iza hasad, dan kedengkian, orang yang melakukan kedengkian. Tuan-puan sekalian, sebab apa dalam surah ini sampai kita sebut tentang orang dengki? Sebab keburukan dan kejahatan orang yang dengki dan apabila dia melakukan kedengkian. Orang dengki saja, ya, memang kita dah susah hati. Tapi bila dia dengki dan dia melakukan kedengkian, dia boleh buat fitnah, dia boleh burukkan kita, dia boleh buat sihir, dia boleh pecah belahkan keluarga dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan kebanyakan masalah-masalah hubungan bermula daripada kedengkian. Sama ada di pejabat, dengan bos, adik-beradik, dengan ibu ayah, dengan siapa-siapa, suami isteri, dengan anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita tengok ada orang didik anak dengan baik kemudian berjaya, kalau kita mengambil kebaikan dia lalu kita beramal, okey, alhamdulillah.
Tapi ada orang kerana dia dengki melihat anak orang lain berjaya, dia bukan inspirasi, dia bukan semangat, dia bukan motivasi, tapi lebih kepada dengki. Dia jadikan anak dia sebagai bahan untuk dia balas kedengkian. Dia paksa anak, dia buat begitu, dia buat begini, train anak ni supaya dia boleh jadi lebih baik daripada orang tu. Akhirnya dia mempergunakan anak tersebut. Tapi berbeza dengan orang yang bermotivasi, orang yang ambil pengajaran, ambil semangat. Lepas tu dia akan buat juga yang terbaik, tapi dalam waktu sama dia tidak memaksa anak. Kan? Paksa anak benda baik, paksa tapi dengan cara yang baik. Okey, tuan-puan sekalian. Sebab dengki ni boleh merosakkan diri kita, dan Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya kedengkian itu boleh merosakkan amal baik, seperti mana dengki ni bahaya sangat, hasad dengki. Seperti mana api membakar kayu api. Sampai begitu sekali. Masya Allah. Untuk anak-anak 6 hingga 8 tahun sebelum tidur wajib. Bukan ini semua kami buat begini. Bukan anak-anak 6 8 tahun. Yang umur 15 tahun pun wajib. Berkumpul semua. Baca semua tadi tu. Sapu suhu tubuh. Lepas tu sama-sama lah pasal niat. Baca doa tidur. Kita sama-sama doa pasal niat. Bangun awal pagi besok. Bangun awal pagi besok kita nak solat sunat. Lepas tu kita nak solat subuh kan.